Assalamualaikum, salam sejahtera. Hai, hai, hai. Okey, berjumpa lagi dengan cikgu untuk sesi perkongsian kali ini. Ya, untuk perkongsian cikgu pada hari ini kita akan lihat ya, masih di bawah bab kepimpinan ya, tapi untuk kali ini cikgu akan sharekan berkaitan dengan tajuk motivasi. Ya, anak-anak pelajar, motivasi ya, motivasi dalam kepimpinan organisasi. Okey, jom kita lihat sama-sama. Okey anak pelajar, untuk tajuk kali ini ya, cikgu akan kongsikan berkaitan aspek motivasi dalam pengurusan kepimpinan ataupun kepimpinan sesebuah organisasi. Okey, apa yang akan kita pelajari untuk topik pada kali ini ialah objektif pelajaran kita pada kali ini adalah ya, diharap pada sesi akhir pembelajaran kita, para pelajar dapat menjelaskan teori-teori motivasi. Para pelajar dapat juga membincangkan berkaitan amalan teori dengan motivasi dalam organisasi. Anak pelajar, apakah itu motivasi? Motivasi itu ya adalah dorongan dalaman yang wujud dalam diri seseorang untuk berusaha bersungguh-sungguh bagi mencapai matlamat yang diinginkan. Bermula dengan keinginan untuk memenuhi sesuatu kehendak ataupun keperluan terhadap keperluan. Itu motivasi. Kita terdorong untuk melakukan sesuatu. Kita ada matlamat, kita ada yang hendak kita capai. Jadi, apabila kita ada sesuatu yang hendak kita capai, ada matlamat, ada keinginan, kita akan terdorong untuk mendapatkannya. Jadi, dorongan dalam diri kita itu adalah motivasi. Anak-anak pelajar, apa kepentingan motivasi kepada organisasi? Kepentingan motivasi kepada organisasi adalah motivasi akan dapat menyatukan usaha ahli organisasi ke arah pencapaian matlamat. Maknanya semua pihak dalam organisasi akan berfokuskan kepada pencapaian matlamat organisasi. Yang kedua, motivasi ini juga adalah untuk mengekalkan pekerja dalam organisasi. Pekerja yang mempunyai visi, mempunyai misi, mempunyai matlamat, mempunyai keinginan untuk bekerja bersama-sama untuk menjayakan pencapaian matlamat organisasi akan kekal dalam sebuah organisasi sekiranya mereka mempunyai motivasi untuk terus bekerja. Selain itu juga motivasi dapat mengurangkan kadar ponteng kerja. Individu yang dikatakan bermotivasi, dia akan cuba mengurangkan kesilapan-kesilapan semasa proses kerja berjalan. Dia akan cuba menunjukkan sifat positif kepada organisasi. Kemudian motivasi juga dapat mengurangkan kadar lantik henti. Kadar lantik henti di sini bermaksud adalah peratusan organisasi melantik pekerja baru dan pekerja itu berhenti. Sekiranya kadar lantik henti ini tinggi dalam sebuah organisasi, maka kita dapat simpulkan organisasi itu kurang cekap dalam pengurusan pekerjanya. Selain itu, motivasi juga dapat meningkatkan usaha dan prestasi pekerja. Apa kaitan prestasi dengan motivasi? Individu yang sentiasa bermotivasi, dia akan sentiasa berusaha untuk memperbaiki diri. Dia akan berusaha untuk mencapai kejayaan dalam sekecil apapun bidang yang diceburinya. Jadi, kalau dalam sebuah organisasi, pekerja-pekerja yang bermotivasi ini akan sentiasa menunjukkan prestasi yang terbaik. Mereka akan berusaha, mereka akan cuba tunjukkan prestasi mereka, pencapaian mereka kepada organisasi. Seterusnya, motivasi juga dapat meningkatkan moral pekerja. Moral pekerja maknanya
Pekerja itu sentiasa terdorong untuk melakukan sesuatu yang terbaik. Okey. Selain itu juga, motivasi ini dikatakan dapat meningkatkan kerjasama dalam kalangan ahli sesebuah organisasi. Okey, para pelajar. Dalam tajuk motivasi ini, terdapat beberapa teori yang perlu para pelajar kuasai. Okay, antara teori-teori tersebut ialah, kita ada teori motivasi Maslow. Okey, yang mana cikgu rasa teori motivasi Maslow ini memang telah diketahui oleh umum, telah diketahui oleh ramai pihak. Teori ini diperkenalkan oleh Abraham Maslow, yang mana dia menunjuk kepada 5 keperluan manusia, iaitu keperluan fisiologi, keselamatan, sosial, penghargaan, keperluan pencapaian hasrat diri. Okey, 5 keperluan ini dinamakan sebagai 5 tingkat keperluan manusia yang harus dipenuhi oleh setiap individu. Okey, macam mana teori ini diamalkan dalam sebuah organisasi? Menurut Maslow, seorang pengurus perlu mengenal pasti peringkat keperluan yang telah dicapai dan peringkat keperluan yang ingin dicapai oleh seorang pekerja dalam jangka masa tertentu. Okey, balik kepada teori Maslow ya. Berdasarkan teori Maslow, seorang individu harus memenuhi keperluan paling asas, yang berada di bawah, Kemudian setelah keperluan itu dipenuhi, barulah dia beralih kepada keperluan seterusnya, peringkat kedua. Apabila keperluan peringkat kedua ini dipenuhi, barulah dia beralih kepada keperluan peringkat ketiga dan seterusnya lah kepada pencapaian hasratkan diri. Individu itu dikatakan tidak boleh mencapai kemuncaknya ataupun yang paling atas, peringkat yang paling atas apabila dia tidak dapat memenuhi keperluan yang paling asas. Itu menurut Maslow. Jadi, dalam sebuah organisasi, peranan pengurus itu dia perlu tahu, dia perlu kenal pasti adakah pekerjanya ini mencapai keperluan-keperluan tersebut atau tidak. Contohnya keperluan fisiologi. Keperluan fisiologi ini adalah keperluan asas yang perlu dicapai oleh setiap individu. Contohnya makanan, pakaian, tempat tinggal, Jadi, organisasi yang melihat kepada pencapaian pekerjanya, dia perlu tahu adakah para pekerja ini dapat makan yang cukup, para pekerja ini ada tempat tinggal, para pekerja ini ada pakaian. Kemungkinan pekerja itu memenuhi sudah peringkat yang paling asas, ada makan, ada pakaian dan ada tempat tinggal. Kemudian kalau sudah diketahui para pekerja ini telah memenuhi keperluan yang paling asas, barulah kita beralih kepada keperluan yang kedua. Sudah ada makanan, minuman ke rumah, individu itu mau rasa selamat. Keselamatan. Begitulah dengan yang seterusnya. Okey, teori yang kedua dinamakan sebagai teori motivasi Herzberg. Okey, apa yang terdapat dalam teori Herzberg ini ialah terdapatnya teori 2 faktor yang boleh menerangkan motivasi di tempat kerja. Okey, dikatakan terdapat 2 set faktor yang dapat mempengaruhi motivasi pekerja, iaitu dinamakan sebagai faktor hygiene ataupun faktor penjagaan, dan yang kedua itu adalah faktor motivasi. Okey, kita lihat di sini berdasarkan faktor hygiene dan faktor motivasi. Konsepnya, faktor hygiene ini dia berbentuk luaran. Contohnya gaji, faedah, tempat kerja, keselamatan, hubungan personal dalam organisasi. Manakala faktor motivasi itu pula, dikatakan adalah sesuatu yang boleh memberi kepuasan, berbentuk dalaman, intrinsik, seperti tanggungjawab, kreativiti, cabaran, autonomi, pengiktirafan dan kerja yang mencabar. Okey, apa kaitan kedua-dua faktor ini dengan daya pengeluaran dalam organisasi? Okey, faktor hygiene ini jika tidak ada, akan mewujudkan rasa ketidakpuasan
dan boleh menjejaskan daya pengeluaran. Okey, kita ambil contoh yang paling mudah. Apabila kita bekerja dan tidak dibayar gaji, kita akan rasa tidak puas hati dan kita tidak mahu melakukan kerja tersebut. Nah, itu faktor hygiene, faktor penjagaan. Dan jika ada pula, dia akan mewujudkan perasaan yang natural sahaja, tetapi tidak akan meningkatkan daya pengeluaran. Sebab apa? Kita balik lagi kepada contoh gaji tadi. Sebab memang kita kerja, ya, majikan kena bayar gaji. Gaji itu kalau ada, dia tidak akan mendorong juga pun individu untuk melakukan tugas dengan lebih baik orang bilang, ataupun dapat meningkatkan lagi produktiviti kerjanya. Sebab itu memang benda yang wajib. Okay, kerja kena bayar gaji. Majikan kena bayar gaji kepada pekerja. Tetapi jika gaji itu tidak dibayar, dia akan menyebabkan pekerja ini tadi berasa tidak puas hati dan boleh memberi kesan kepada daya pengeluaran organisasi. Okey, itu untuk faktor hygiene. Faktor motivasi pula, ya. Jika faktor motivasi tiada, dia tidak memberi motivasi kepada pekerja. Dan boleh menjejaskan daya pengeluaran. Okey, contohnya kita tidak beri tanggungjawab kepada pekerja tersebut. Kita tidak cabar kemahiran yang ada oleh pekerja. Kita tidak iktiraf, kita tidak beri pujian, pengiktirafan kepada pekerja yang telah mencapai prestasi yang terbaik. Ya, ini akan menurunkan ataupun menghilangkan motivasi pekerja dalam diri pekerja tersebut. Okey, jika faktor motivasi ini ada, dia akan memberi dorongan kepada pekerja dan akan meningkatkan daya pengeluaran dalam organisasi. Itu pentingnya faktor motivasi. Okey, dia kena ada yang maknanya dalam organisasi itu majikan kena alert, majikan kena cakna. Ya, pekerja yang dapat mencapai prestasi yang baik, beri pujian, ya, berikan sijil penghargaan, ya, ataupun beri lagi tanggungjawab yang lagi mencabar daripada sebelumnya supaya pekerja ini sentiasa termotivasi. Apabila pekerja termotivasi, mereka akan berusaha untuk meningkatkan daya pengeluaran, mereka akan berusaha untuk meningkatkan produktiviti pekerja. Itu berdasarkan teori motivasi Herzberg. Ada dua faktor yang akan mempengaruhi motivasi seseorang, iaitu faktor hygiene dan faktor motivasi. Okey, seterusnya kita ada kita lihat dahulu amalan teori ini. Okey, amalan teori Herzberg dalam organisasi. Okey, ini yang cikgu cakap tadilah. Pengurus perlu memastikan kesejahteraan hidup pekerjanya. Okey, faktor kesejahteraan hidup pekerja mesti dipenuhi kerana keperluan ini akan membentuk keperluan asas seseorang manusia. Okey, pengurus boleh menggunakan faktor motivasi untuk meningkatkan kesejahteraan hidup yang telah dipenuhi. Okey, dan pengurus juga harus mengenal pasti faktor-faktor motivasi yang dapat mendorong seseorang pekerja untuk bertindak secara lebih produktif. Okey. Teori seterusnya dinamakan sebagai teori motivasi McGregor. Apa pula teori McGregor ini? Teori McGregor ini dia mengemukakan teori motivasi berkaitan dengan ciri-ciri pekerja. Okay. Menurut McGregor terdapat dua jenis pekerja yang dinamakan sebagai teori X dan teori Y. Untuk pekerja yang berada dalam kategori teori X, diandaikan pekerja ini adalah pekerja yang tidak suka bekerja, ya, pemalas, ya, mempunyai sikap tidak ambil tahu, terlalu menitik beratkan soal keselamatan, sentiasa mengelak, perlu dipaksa, tidak berminat terhadap kerjanya. Okey. Apa yang kita dapat simpulkan? Teori X ini adalah teori yang mengandaikan pekerja itu adalah mempunyai sikap yang negatif. X, tidak. Okey. Y pula, ya, berdasarkan teori Y, ya, dia melihat pekerja itu sentiasa berusaha untuk membina minat terhadap kerja dan kerjaya. Ya, berusaha mencapai matlamat organisasi, menunjukkan produktiviti kerjanya dan menerima tanggungjawab. Okey. Jadi berdasarkan kepada teori Y,
dia mengandaikan pekerja itu mempunyai ciri-ciri yang positif. Okey, why contohnya yes. Ataupun kita boleh andaikan sebagai yes lah. Yang terbaik. Okey, itu berdasarkan teori motivasi McGregor. Okey. Pekerja yang mempunyai teori ciri teori X tadi boleh dikawal menggunakan gaya kepimpinan autokratik. Kenapa? Kita lihat balik ciri-ciri yang ada diberi dalam teori X. Tidak suka bekerja, perlu dipantau, malas, suka mengelak. Jadi untuk ciri pekerja begini, dia kena pemimpin yang ada gaya kepimpinan autokratik. Yang akan mengarahkan, yang akan atur pekerja, yang akan membuat keputusan untuk pekerjanya. Ya, jadi pekerja yang berada di bawah teori X ini hanya perlu mengikuti apa yang telah diarahkan oleh pemimpin yang menggunakan gaya kepimpinan autokratik. Manakala pekerja yang mempunyai ciri teori Y pula sering diberi kepercayaan oleh pengurus untuk mengendalikan tugas yang lebih banyak. Pekerja ini membolehkan pengurus mengamalkan gaya kepimpinan demokratik lah. Ya, sebab pekerja yang positif tidak perlu dipantau, mereka akan melaksanakan kerja mereka dengan sebaik yang mungkin. Jadi, gaya kepimpinan yang sesuai adalah gaya kepimpinan demokratik. Okey, satu lagi teori adalah teori motivasi McClelland. Teori ini pula dikemukakan oleh David McClelland sekitar tahun 1967, iaitu dinamakan sebagai teori keperluan pencapaian. Yang mana dia menekankan 3 jenis pencapaian, iaitu keperluan kepada prestasi, keperluan kepada penggabungan dan keperluan kepada kuasa. Macam mana teori ini diamalkan dalam organisasi? Pemimpin perlu mengenal pasti keperluan pekerja daripada 3 aspek keperluan pencapaian tadi. Pemimpin boleh menstrukturkan pendekatan yang sesuai dengan keperluan pencapaian pekerja, dan pemimpin yang dapat mengenal pasti jenis keperluan pencapaian ini boleh menggunakan pendekatan yang sesuai untuk memberikan motivasi kepada pekerjanya. Ini antara soalan-soalan yang pernah keluar dalam STPM ya. Yang pertama ini soalan STPM 2016 ulangan yang bertanya ya, soalan itu berkaitan dengan ciri-ciri teori motivasi Herzberg. Ingat lagi teori motivasi Herzberg tadi ada dua faktor yang ditekankan. Jadi apa yang perlu pelajar lakukan? Kenal ataupun analisis soalan. Setiap kali kita dapat soalan, pastikan para pelajar membuat analisis soalan. Apa yang hendak dianalisis? Kata tugasnya, kehendak soalan, situasi ada atau tidak, dan berapa jumlah markah. Ini pula soalan STPM 2018 ulangan. Ya, soalannya huraikan peringkat X, Y, Z pada raja di atas. Raja ini berkaitan dengan apa para pelajar? Ya, teori keperluan Maslow. Di sini fisiologi X, Y dan Z ini apa? Rasanya para pelajar pun telah tahu ya. Seperti biasa analisis soalan tersebut. Ya. Jadi itu saja untuk perkongsian cikgu pada kali ini. Ya, cikgu harap video ini bermanfaat kepada para pelajar untuk memudahkan ulang kaji tajuk motivasi di bawah bab kepimpinan. Jadi cikgu ucapkan terima kasih di atas kesudian para pelajar melihat video ini. Ya, para pelajar boleh sharekan ya video cikgu kepada rakan-rakan yang lain. Ya, bolehlah juga tekan butang subscribe ya supaya cikgu lagi bersemangat untuk menghasilkan video-video lain ya untuk perkongsian kepada para pelajar di luar sana. Itu sahaja dari cikgu. Sekian dan terima kasih. Bye.